peraturan ni kena ingat. Saya baru ni saja pergi sembahyang jenazah. Tak tahulah kawan sebelah saya tu dia dengar pendengaran dia kurang jelas atau apa pun saya tak tahu. Tu imam baru Allah saja, dia tak kira Allah dah. Sama ada dia tak apa dengar imam ataupun memang dia tak belajar, tak mengaji lagi tentang bab ni. Tak sah takbir macam tu sebab imam tak bunyi tak habis lagi. Allahu Akbar. Sebab apa tak boleh? Sebab apa tak sah? Sebab imam belum masuk sembahyang. Dia tak sembahyang, tak masuk sembahyang, macam mana kita nak ikut dia? Kan? Maka kena berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sesudah selesai takbir imam, barulah boleh kita bertakbir. Yang ni bukan takbir ihram saja. Kalau kita ikut semua takbir intiqalat, kena buat benda yang serupa. Kena buat benda yang serupa. Kalau tidak, tak dapat pahala berjamaah dengan sempurna. Imam rukuk sampai Allahu Akbar, kita dengar bunyi bar, baru kita rukuk. Imam sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah sampai bunyi dah liman hamidah, baru kita sami Allahu liman hamidah. Imam sujud Allahu Akbar sampai bunyi bar, baru kita turun sujud. Yang ni baru betul. Kalau tidak, tak dapat pahala solat berjemaah dengan sempurna. Itu cara dia yang saya tengok sebagian orang langsung tak berludi. Yang ni siapa ajak? Yang ni Nabi yang suruh, Nabi yang ajak, Nabi yang pesan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, InsyaAllah sampai bab dia nanti kita akan perincikan lagi tentang benda tersebut, bab rukuk dan bab sujud nanti. Yang ketujuh, tidak memanjangkan pada lafaz Allah. Ini boleh terjadi, kadang-kadang mungkin boleh terjadi. Allah, itu terpanjang. Allah, kalau terpanjang batal takbir dan tak sah sembahyang. Kadang-kadang mungkin terjadi tu. Sebab kita dah ingat yang tu lah cara nak khusyuk pun. Bukan yang tu cara nak khusyuk. Dia kena Allah terus masuk ke dalam lam. Hamzah betul, Hamzah wasal. Tetapi oleh kerana tak ada sebelum dia huruf apa, Hamzah tu dibariskan Allah. Tapi kalau Allah tu dah bila dah jadi dua harakat, kalau nyata dua harakat, batal sembahyang dan batal takbir tersebut. Sebab dia jadi hukum apa? Hukum menambah hamzah istifham dipanggil. Lebih tambah hamzah istifham. Kita mengaji mak faraq. Mak faraq, kenapa jadi mak faraq? Sebab hamzah istifham bertemu dengan hamzah wasal dalam satu perkataan. Tidak. Kenapa jadi mak badan? Hamzah qata bertemu dengan hamzah wasal dalam satu perkataan, dia jadi mak badal. Dia buang satu mat, satu hamzah, dia ganti dengan mat. Bunyi kan? Asal dia mana jadi mana. Asal dia dama jadi dama. Tidak. Asal dia az-zakarain jadi az-zakarain. Asal dia Allah. Balik kita baca Allah tu sebenarnya kalau kita baca panjang adalah Allah. Sebab tu kalau baca secara tashil, kan, secara tashil dia jadi Allah. Tidak. Kalau kita mengaji tajwid, siapa yang sampai bab tu tentu tahu. Maka siapa yang takbir Allahu Akbar, memang dia telah menambah satu hamzah yang telah dihazafkan hamzah dia menjadi istifham, dia jadi mat. Allahu Akbar, takdir dia Allahu Akbar. Takdir dia Allahu Akbar. Mana-mana orang yang takbir Allahu Akbar, maknanya dia sengaja menambah
hamzah istifham dalam takbir. Bila dia sengaja tambah hamzah istifham, maksud takbir dia dah lari. Kalau Allahu Akbar jazam tu, Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Jazam ke apa? Apa tu? Apakah Allah Maha Besar? Dia jadi question mark ujung-ujung dia tak? Dia jadi tanda soal. Yang ni kita nak menyatakan dengan jazam, Allah Maha Besar, bukan nak tanya Allah adakah Tuhan Maha Besar, bukan nak tanya, memang nak habaq. Maka mana-mana orang takbir Allahu Akbar, dia duk tanya adakah Tuhan Maha Besar, maka takbir tu tak sah, sebab dia bukan jazam, tetapi dia duduk question mark kat sana. Tak sahlah takbir dia, tak sahlah semayang dia. Mungkin terjadi, sebab saya pernah dengar juga dia terbalik. Maka jaga Allah, bukan Allah. Allah yang panjang kat mana? Allah tu, bukan A tu kan. Yang panjang Allah tu, Allah. Yang tu panjang sikit tak apa, yang A tak boleh panjang. Kalau kita dengar lah tuan-tuan, kawan-kawan kita, makmum sebelah kita, kita kenal dia takbir macam tu, kena pergi habaq kat dia. Dia jumpa dia kat mana-mana, restoran mana-mana ke, ni aku nak habaqkan sikit ni, aku kesian kat hang, aku sayang kat hang, lama dah kawan dengan hang, aku dengar hang takbir macam bunyi macam ni, okey tak? Dia kata biasa, dia kata nak bagi khusyuk. Contohnya habaq kat dia, takbir tu tak sah, takbir tu tak boleh. Maka selepas dia betulkan takbir dia, sejak itulah kita akan dapat pahala semayang dia sampai dia mati. Ini kelebihan menuntut ilmu yang kita sampaikan pada orang lain. Tapi kalau dengar, main dengar saja, lepas tu kita beramal saja, dapat kat kita saja. Tapi kalau kita tolong cerita ke orang hak mana kita mengaji hari ini, yang mana kita dapat hari ini, alhamdulillah, dia betulkan amalan dia, kita dapat pahala sampai kita mati, sampai dia mati, insya-Allah. Itu kelebihan kita menyampaikan ilmu yang kita dapat. Yang ke-8, tidak gugur pada lafaz akbar. Tak hilang perkataan pada Allahu Akbar, pada akbar tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar saja. Tak bunyi pun tak sah. Kalau berlaku macam tu lah, Allahu Akbar, tenggelam. Dia boleh tenggelam. Tak boleh tuan-tuan. Semua huruf wajib kena dengar diri kita sendiri, dan wajib kena lafaz. Tak boleh setengah huruf keluar, setengah huruf tenggelam, tak bunyi, biar tak sebut. Yang tu tak sah juga. Allah bar, bunyi bar, tak bunyi di mulut pun tak sah juga, sebab kita tak sebut akan dia. Bila tak sebut, dia tak mau. Takbir kena berlafaz. Maka kalau tak nyata pun tak sah takbir kita, sebab dia tak jadi Tuhan Maha Besar, jadi lagu lain. Yang ke-9, tidak panjang pada ba akbar. Yang ni juga saya dah dengar kadang-kadang berlaku nah. Allahu, contoh saja, Allahu Akbar, dia nak perhabis niat tu. Niat tu masuk tak masuk habis, itulah nak panjang-panjang sangat dah. Niat tak habis lagi, Allahu Akbar, dia nak perhabis niat. Tu saya kata, kalau tak boleh perhabis niat, takbir perhabis dulu, lepas tu baru sambung. Hak yang mengikut imam ke, menghadap kiblat ke, kerana Allah Ta'ala, lepas akbar tadi. Kalau tidak, naya je, sembahyang tak sah. Nyata 2 harakat batal. Bar 2 harakat, bar 2 harakat. Nyata 2 harakat bunyi gitu, batal. Allahu Akbar, bar tak ada 2 harakat, bar batal sembahyang.
dan tak sah. Kalau imam begitu tak boleh ikut. Kalau imam takbir itu tak boleh ikut, sebab dia tak sah takbir dia. Allahu Akbar. Kalau nak panjang sangat pun tang Allah, Allahu Akbar. Tak apa lagi. Tak apa lagi. Jangan bar tu panjang. Bar panjang batal. Sebab apa? Sebab apa? Sebab makna dia berubah. Akbar tu maknanya gendang besar, kan? Boleh sebut kan Allah gendang besar? Boleh. Kalau kita sengaja-sengaja lah, haram sebut gitu tak? Jadi jangan sebut. Dan kalau dengar kawan-kawan kita sebut salah begitu, tolong perbetulkan. Sayang, semayang tu lama dah. Sebab tu kalau orang lawan lari pun mula-mula fail pun tak dapat hadiah lah. Kalau menang pun, kan? Kalau lawan lari dia menang sampai hujung, dia lari laju sampai kat garisan penamat, dia tak pelepas garisan penamat, berhenti kat tu sebelum tu. Tunggu relax, minum air semua. Lepas tu orang main potong garisan penamat, dia tak dapat hadiah lah. Tu semayang sampai tu kan. Kalau hak mula Allahu Akbar ni fail, yang lain buat semua cantik elok, tak pakai juga. Kalau yang mula elok tapi sampai salam fail pun sopa tak pakai juga tak. Tu kalkulator ibadat. Ulama dah cerita kita, kalkulator ibadat dia tak sama dengan kalkulator matematik yang biasa kan. 13 tolak 1 kosong juga. Rukun 13 buang satu rukun kosong juga. Kalau kalkulator biasa ada lagi 12, ada lagi 12, kira okey. Ini tak ada, kosong. Takkanlah nak sebut Allahu Akbar yang kita tahu maknanya Allah Ta'ala tu gendang besar, tak? Tentu berdosa tuan-tuan dan puan. Kena jaga. Yang ke-10, tidak tasydid pada lafaz akbar. Bila tasydid, makna dia pun lari juga, dan makna dia kita pun tak nak maksud apa. Allahu Akbar, kalau sebut macam tu, Allahu Akbar, lagu tu kan, yang tu tak boleh. Macam ada sabdu atau huruf ba, menambahkan sabdu, maksud dia pun lari. Kalau bunyi macam tu, tak sah takbir dia. Yang ke-11, tidak menambah waw pada lafaz akbar. Tidak menambah waw pada lafaz akbar. Allahu wa akbar, Allahu wa akbar. Kalau bunyi tambah itu pun tak boleh, sebab Nabi tak pernah tambah. Nabi tak pernah tambah. Yang ni mungkin jarang tak? Mungkin jarang, tapi ulama sebut siap-siap supaya kalau berlaku kita tahu hukum dia. Yang ke-12, tidak menambah waw pada lafaz Allah. Bila tambah waw, dia jadi waw ataf. Ataf ni mai pada mana? Dan. Bila masuk dan, Wallahu Akbar, bila mai dan, mai pada mana? Ada sambungan dia, kan? Jadi tak jadi kata pemutih. Dan Allah Maha Besar. Sebelum tu apa dia? Sebelum dan tu tentu ada perkataan lain, kan? Dia tak sempurna. Allah, jadi Allah Maha Besar, yang tu yang betul. Tak boleh kata Wallahu Akbar, pun salah. Yang ke-13, tidak panjang hu pada lafaz Allah. Kalau kita panjang, kita dah menambah huruf. Allahu, hu panjang. Allahu Akbar. Kalau panjang hu tu pun batal semayang kita, sebab kita menambah huruf dalam takbiratul ihram. Jadi hu tu pendek je, Allahu Akbar, jangan panjang hu. Yang ke-14, tidak tukar a kepada waw. Akbar jadi wakbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang dia biasa juga jadi waw, Allahu Akbar, dia tak jadi Allahu Akbar. Kalau bunyi wakbar pun tak sah takbir dia, sebab hamzah tukar waw, makna pun lari. Yang ke-15, tidak tukar kaf kepada hamzah.
Kaf tukar pada hamzah. Betul kalau kita dengar orang takbir yang betul-betul dia ikut makhraj sifat huruf, Allahu Akbar, kan? Angin mahmus kaf tu. Kaf tu sifat mahmus, kan? Akbar, Allahu Akbar. Baru betul. Tapi jangan bunyi Allahu Akbar, yang itu huruf lain tak. Tapi kalau disebut Allahu Akbar, yang tu tukar hamzah, kaf jadi hamzah. Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar, hamzah dengan hamzah, kan, makna pun dah berubah. Maka sebab tu kaf kena sebut betul-betul Allahu Akbar, baru kaf, jadi baru yang maha besar. Kalau tidak, saya pun tak tahu nak terjemah apa maksud dia. Kalau akbar, Allahu Akbar, dia tak bunyi akbar. Yang tu pun kena berhati-hati juga. Yang kelima, yang ke-16, lafaz mad lafaz jalalah tidak lebih daripada 14 harakat. Kalaulah nak panjang macam mana pun, jangan sampai lebih pada 14 harakat. Allah, jangan sampai lebih 14 harakat. Kenapa tak boleh? Ulama kata itu dah lebih daripada uruf. Bila lebih daripada uruf saja yang diterima pakai. Al-urfu mu'tabar. Kalau dah bukan uruf, tak mu'tabar dah, tak boleh terima pakai dah. Allah, kira tak? 14 tu panjang. Maknanya kalau nak panjang 14 tu harus lagi. Cuma ulama kata takbiratul ihram Nabi ringkas. Takbir pindah rukun tu panjang tak apa, sebab dia pindah rukun. Ni takbir ihram Nabi ringkas. Tapi kalaulah kita nak panjang juga, jangan lebih dari 14 rakaat. Allahu Akbar. Itu 14. Berjala-jala yang panjang. Kalau jatuh imam itu, makmum jenuh kiri kepala. Kalau lebih pada tu, tak boleh lah, batal lah semayang, sebab lebih pada uruf. Yang ke-17, tidak diam lama di antara dua lafaz tersebut. Dia berhenti tu, slot orang panggil. Allah, slot. Slot lama. Lepas tu lagi dia baru bunyi akbar. Dia pergi mana orang tak tahu, kan? Jangan slot lama. Allahu Akbar tu jangan sampai putus mualat. Sampai orang ambil nafas 3 kali, lepas dah, dia tak bunyi akbar lagi, habis. Kawan tu menafas 3 kali dah, dia tak bunyi akbar lagi, yang tu tak boleh. Kalau tekat 2 kali bernafas, dia bunyi dah, yang tu masih lagi boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sambung terus lah, Allahu Akbar. Jangan nak buat selok-selok tu pula. Yang ke-18, tidak niat putus takbir antara dua lafaz tersebut, kan? Jangan niat putus takbir Allah, lepas tu dia niat cancel tak jadi. Tengok dah sebut Allah tu, niat latih tak jadi, tak pakai lah, sebab dia dah putus, niat putus. Maka jangan putuskan niat waktu takbiratul ihram. Yang ke-19, mesti didengari diri sendiri semua huruf-hurufnya. Sekurang-kurang kita dengar sendiri apa yang kita takbir itu, huruf-huruf takbir tadi. Kalau tidak, tak boleh, kata ulama. Sebab berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi ini takbir bukan sahaja dia dengar, kita dengar. Baik, tu ada tanda bintang 3 tu. Ni bukan komedi Tuan-tuan saya nak ulah muka surat 10.
Sebab apa yang kena dengar diri sendiri tu? Baik, qaul, sebutnya qaul. Qaul tu ialah perkataan. Qaul atau perkataan menurut bahasa Arab ialah sesuatu yang dilafazkan. Itu makna qaul. Yang kata perkataan. Kita sebut semayang ni takbir rukun apa? Rukun qauli, rukun perkataan. Tu kita kena balik sana balik tadi. Qaul atau qauli ni maknanya perkataan. Apa dia maksud dia? Sesuatu yang dilafazkan. Itu makna qauli. Ianya berbeza dengan kalam nafsi. Bahasa Arab dia ada maksud dia tersendiri. Kalam nafsi dengan qaul tak sama dengan perkataan. Kalam nafsi iaitu lintasan hati. Apabila Nabi SAW bersabda faqra atau fakabbir, maka bertakbirlah atau bacalah, maka bermaksud hendaklah dilafazkan dengan lidah dan bibir mulut. Yang ni ulama dah sebut secara jelas. Bila Nabi kata bila kamu diri semayang, takbirlah ataupun bacalah sekian-sekian apa, bermaksud benda tu kena lafaz dengan lidah dan kena dengan sebut dengan bibir mulut, baru menepati maksud yang Nabi kata fakabir atau faqra tadi. Seorang tabi'in berkata, aku bertanya kepada Khabbab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Dia kata, bagaimana kamu tahu bahawa Rasulullah membaca ketika solat zuhur, asar? Lalu jawab Khabbab, aku lihat gerak-gerak janggut baginda. Yang aku tahu Nabi duduk baca tu, aku nampak janggut dia duduk bergerak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan, kalau janggut bergerak, mesti biar mulut bergerak. Sebab tu tahu janggut bergerak, tidak? Kalau sampai janggut tak bergerak, makna dia tak main biar mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak janggut bergerak kan? Kalau saya diam, tak bergerak, tu makna saya tak baca, saya tak membaca, saya tak berlafaz. Maka sahabat tengok Nabi tu bila semayang perlahan pun nampak janggut dia duduk bergerak, dia duduk membaca di dalam sembahyang dia. Tu yang kata kena lafaz, kena baca. Ini sembahyang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membaca, dia bukan kalam nafsi, dia tak menggunakan kalam nafsi dalam hati saja, dia sebut di mulut dia. Baik. An Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-awlayayn min salati adh-dhuhri bi Fatihatil kitabi wa suratayn, yutawwilu fil ula wa yuqassiru fi thaniyah wa yusmi'u al-ayata ahyanan. Apa kata Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu? Dia kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u